Semasa Apple mengumumkan transisi mereka daripada Intel kepada chip buatan mereka sendiri, saya sangat gembira disebabkan kelembapan Intel untuk menambah baik prosesor mereka. Apple menjanjikan performance yang lebih baik daripada semua Intel Mac yang mereka ada dengan hanya 15 watt. Tanpa berlengah lagi, saya terus order semasa Apple Online Store Malaysia dibuka untuk pesanan. Harga untuk Mac Mini bermula daripada RM2,999 dan boleh dibeli melalui Education Store Apple untuk mendapatkan student discount. Tapi ingat, dengan harga ini, anda hanya akan dapat 8GB RAM dan 256GB SSD. Model yang saya recommend adalah sekurang-kurangnya mempunyai 16GB RAM kerana anda tidak lagi boleh menambah RAM selepas pembelian. Tidak seperti Mac Mini Intel yang masih lagi dijual. Walaupun 256GB SSD adalah kecil, tetapi kita masih boleh gunakan external SSD ataupun hard drive. Dan model yang saya beli adalah 16GB dan 512GB SSD dengan harga RM4,429. Jadi, dengan harga yang berpatutan ini, adakah anda patut beli Mac Mini M1? Selepas lebih sebulan saya guna, ini adalah pandangan saya. 26 Disember 2020, Mac Mini saya akhirnya sampai. Dan selepas menerima dan ucapkan terima kasih kepada abang DHL, saya pun mula unbox Mac Mini ini. In typical Apple fashion, kita tak dapat banyak benda pun dalam kotak ini. Hanya Mac Mini dan kabel power ia sahaja selain dari sekeping stiker. Saya membeli Mac Mini M1 ini sebab saya perlukan komputer yang lebih baik dari saya pakai sebelum ini, iaitu MacBook Pro 13 inci tahun 2018. Boleh bayangkan betapa seksanya saya nak buat kerja saya sebagai seorang designer dengan hanya 8GB RAM. MacBook Pro 13 inci saya yang saya pakai ini juga akan menjadi sangat panas dan skrin dia sangat kecil. Sebut pasal skrin, monitor yang saya gunakan adalah LG Ultrafine 5K. Kalau nak tengok review monitor ini dengan lebih mendalam, bolehlah subscribe dan tunggu video yang seterusnya. Saya tak suka sembang pasal benchmark disebabkan ia tidak relevan untuk penggunaan harian kita. Jadi kalau anda berminat dengan test seperti ini, saya cadangkan anda untuk tengok video MacStack. Video saya ini adalah lebih kepada penggunaan harian saya, iaitu membuat kerja dan maintain bisnes saya. Kalau kita tengok di sini, pelancaran aplikasi yang masih belum optimize adalah sangat baik. Saya buka 4 aplikasi Adobe pada masa yang sama dan penggunaan saya tak berlaku hang ataupun freeze. Masih boleh menggunakan aplikasi lain pada masa yang sama. Kalau anda ragu-ragu dengan compatibility aplikasi yang ada, bolehlah ke website isappleSiliconReady.com untuk cari aplikasi yang anda guna. Setakat ini, aplikasi yang masih belum saya boleh pakai adalah Google Drive File Stream. Aplikasi ini masih belum compatible dengan chip M1. Nasib baik di setup, ada satu aplikasi yang dipanggil Cloud Mounter di mana saya boleh akses Google Drive saya melalui Cloud Mounter. Bukan sahaja Google Drive, anda juga boleh gunakan cloud services yang lain. Penggunaan harian saya melibatkan aplikasi desain seperti Adobe Photoshop, Illustrator dan XD. Jangan risau, semua aplikasi ini berjalan dengan lancar dibantu dengan aplikasi terjemahan Apple iaitu Rosetta 2. Kalau anda bukan pengguna Adobe, jangan risau juga, semua aplikasi Affinity termasuk designer, foto dan publisher semuanya sudah dioptimize untuk M1. Anda boleh beli aplikasi mereka dengan harga yang sangat rendah sekarang kerana mereka sedang mengadakan 50% COVID sale. Untuk gaming pula, saya dah sangat kurang main game, tapi MTG Arena dan Borderlands 3 berjalan dengan lancar tanpa masalah. Bayangkan saya menggunakan banyak aplikasi dan banyak Chrome tabs pada masa yang sama dan suhu Mac Mini ini hanya mencecah 34 darjah Celsius secara purata dan maksimum sehingga 56 darjah Celsius saja. Dan Mac Mini ini sangat senyap kalau nak dibandingkan dengan MacBook Pro Intel saya. Setakat ini saya belum jumpa masalah besar yang ada pada setengah pengguna seperti isu Bluetooth, tapi saya perasan yang monitor saya akan mempunyai satu garisan di tengah selepas Mac Mini saya masuk ke sleep mode untuk jangka masa yang lama. Isu ini agak menjengkelkan tapi mudah untuk diselesaikan. Saya hanya cabut dan pasangkan balik sahaja kabel Thunderbolt saya. Akhir kata, saya boleh cakap yang Mac Mini M1 ini adalah produk Apple yang paling berbaloi untuk dibeli. Sudah lama Apple tidak membuat produk yang berbaloi. Saya rasa hampir 10 tahun juga. Dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video akan datang.